Menjelang pilihan raya negeri Sarawak, penamaan calon akan berlangsung pada 6 Disember ini dan hari pengundian pula pada 18 Disember depan. Dan kami di Astro Awani akan terus menelusuri dan juga mengangkat suara rakyat. Dan apa yang pasti, penduduk di Sarawak amat dahagakan pembangunan kemajuan seperti negeri-negeri yang lain. Dan wartawan Astro Awani Syaf Syukri difahamkan kini berada di Bintulu dan difahamkan Syaf ada kedua kawasan sekitar Kapit dan juga Belaga. Apa ceritanya Syaf dan bagaimana apa suara rakyat untuk diangkat pada cerita kali ini Syaf? Baik, terima kasih Ashraf Hasnan di Bukit Jalil. Apa khabar Ashraf? Diharapkan anda sihat-sihat belaka di sana. Baiklah, saya berada di Bintulu ketika ini sebab ini merupakan laluan untuk kami gunakan sebelum kami tiba di Belaga 3 hari yang lalu. Dan semalam kami tiba dari Belaga dan kami ada beberapa perkara yang perlu kami selesaikan di sini sebelum kami bergerak ke Sibu dan pulang semula ke sarang di Kapit nanti. Baiklah Ashraf. Antara isu-isu sebenarnya di beberapa kawasan saya pernah nyatakan sebelum ini isu-isunya berbeza dan di bawah Parlimen Kapit sendiri ada 3 Dewan Undangan Negeri, Pelagus, Bukit Goram dan juga Katibas. Dan saya telah pergi ke setiap DUN, beberapa isu telah dikongsikan bersama saya dan menarik perhatian saya ialah isu di DUN Katibas di bawah kawasan Song, di mana penduduk di Kampung Gelam, jika sebelum ini saya pernah kongsikan bahawa mereka menginginkan bahawa perkhidmatan van jenazah disediakan di kampung mereka, tetapi kali ini ada juga suara lain yang dikongsikan kepada saya di mana mereka inginkan pihak kerajaan ataupun kerajaan yang baru akan dipilih nanti untuk prihatin kepada masalah yang mereka hadapi ketika ini, iaitu mereka telah mendapat 2 kawasan tanah yang kira berhampiran dengan Kampung Gelam untuk dibinakan penempatan yang baharu, dan 2 lot tanah ini dibahagikan mengikut 2 fasa untuk 60 orang penerima. Keadaan ini disebabkan berlaku kepadatan penduduk disebabkan satu rumah sekarang ini ada lebih daripada 1 keluarga yang mendiami kediaman tersebut, dan mereka alhamdulillah sudah diberikan tanah untuk membina rumah yang baru, penempatan yang baru. Namun masalah mereka, kami sendiri telah melakukan tinjauan di sana. Kawasan yang diberikan itu atau tanah yang diberikan itu ya Ashraf, agak berbukit dan sedikit cerun orang kata. Tanahnya tak rata dan juga beberapa perkara perlu dilakukan sendiri oleh penduduk ataupun mereka yang sudah mendapat tanah untuk membina rumah di sana. Sebagai contoh, mereka perlu membersihkan kawasan penempatan tersebut, kawasan tanah tersebut. Mereka perlu membina rumah sendiri, itu adalah logiknya, dan mereka perlu membuat satu sistem peparitan. Dan rata-rata penerima yang menerima tanah di kawasan tersebut merupakan ibu tunggal, mereka-mereka yang berada dalam golongan B40 dan semestinya tidak berkemampuan untuk melakukan kerja-kerja tersebut kerana ia pastinya memerlukan kos yang besar. Seperti saya cakap tadi Ashraf, kawasan dia agak berbukit dan memerlukan orang kata jentolak mungkin untuk membersihkan kawasan tersebut. Tapi sebelum tu Ashraf, mungkin kita nak dengarkan sendiri apa kata salah seorang warga penduduk Kampung Gelam yang kami temui semasa kami melakukan tinjauan di tapak tersebut. Masalahnya kami ingin dirikan rumah tanah ni dari segi label tanah yang belum label lagi kerajaan yang bagi. Tapi syukur jugalah kerajaan dah memberi ruang pada kita. Tapi kami mohon bantuan lah daripada pihak kerajaan supaya bantulah kami untuk membuat sistem peparitan, melabel tanah. Kami kena ramai yang tidak mampu, ada yang mampu. Baik Ashraf, itu antara suara salah seorang penduduk yang kami temui. Bukan itu sahaja sebenarnya. Mereka sebenarnya kalau boleh mengharapkan agar pihak kerajaan ataupun ahli Dewan Undangan Negeri yang baru yang akan dipilih kelak akan membawa suara mereka, dan lebih bagus kiranya mereka mencadangkan agar pihak kerajaan menyediakan lot rumah kos rendah untuk membolehkan mereka membayar secara bulanan tanpa perlu mengeluarkan kos yang tinggi untuk membersihkan kawasan tapak, melakukan pelabelan, membina sistem peparitan dan seterusnya membina rumah di sana. Itu cerita di Song. Ketika saya berada di Belaga di salah sebuah kampung di Belaga, di Kampung Melayu di Belaga, saya menemui ketua kampung di sana sebab biasalah kalau kita pergi ke setiap kawasan, setiap penempatan tu ada saja cerita rakyat yang kita nak tahu. Itulah tugas wartawan, kita kena jadi penyebok untuk kita tahu apa yang mereka nak suarakan. Jadi di Kampung Melayu di Belaga itu Ashraf, saya terkejut sebab mereka ada masalah yang sama dengan apa yang dialami oleh penduduk di Song. Bukan seperti yang berlaku di Bintulu seperti saya kongsikan tempoh hari, masyarakat Melayu Vai hampir beroleh tanah yang mereka idam-idamkan selama ini.
isu di Belaga sama dengan apa yang berlaku di Song. Mereka mendapat tanah di mana di sana ada lebih kurang 500 lebih penduduk yang mendiami kampung tersebut, dan tanah yang diterima agak curam dan tinggi, berlekuk dan tidak sesuai untuk dibina penempatan, kata mereka. Itu kata ketua kampung. Dan mereka mengharapkan agar pihak kerajaan sebenarnya boleh menyediakan tapak tanah yang rata atau sekurang-kurangnya membantu penduduk di sana untuk meratakan tanah tersebut, melakukan kerja pembersihan sebelum rumah dapat dibina. Kita dengarkan apa kata ketua kampung baru di Belaga, Ashraf. Bila kita mohon lagi, dia bagi lot yang baru ni. Jadi lot yang baru ni kita lihat tidak sesuai dengan keadaannya, tidak rata. Dia memerlukan wang yang besar untuk kita perbaiki dia, untuk kita buat semula. Sepatutnya tadi kerjaan ini bila dia bagi lot yang sudah selesai, siap sedia, maka orang pun senang nak buat rumah. Ya, Syaf, bercakap berkenaan dengan dua lokasi yang Syaf pergi di Song dan juga Belaga ni. Mungkin boleh ceritakan bagaimana suasananya menjelang, kalau kita lihat berbaki seminggu lagi sebelum penamaan calon. Tadi dalam video saya nampak bendera-bendera dah mula dinaikkan sebenarnya. Dan bagaimana dari segi perjalanannya, termasuklah melihat kepada inisiatif-inisiatif yang telah pun dilakukan oleh kerajaan sebelum ini, termasuk kalau kita lihat di Kerajaan Persekutuan Lebuh Raya Pen Borneo sebagai contoh. Adakah Syaf menggunakan Lebuh Raya Pen Borneo untuk saya difahamkan untuk ke laluan Song dan juga Belaga ini, Kapit di sekitar daerah Kapit itu sebenarnya jajarannya itu sudah pun siap. Mungkin Syaf boleh kongsikan perjalanan ke Song dan juga Belaga tu. Baik, Ashraf tanya tadi suasana di sepanjang jalan. Di sepanjang jalan sebenarnya kemeriahan menjelang pilihan raya negeri Sarawak yang ke-12 sebenarnya sudah dirasai. Kalau dapat dilihat di beberapa visual kami ambil tadi, memang banyak yang sudah dilakukan dan saya rasa persediaan juga sudah dilakukan oleh semua bakal-bakal calon yang bakal bertanding pada pilihan raya nanti. Tapi kita tak tahu lagi detailnya, akan kami kongsikan nanti. Dan saya nak cerita sikit dari Kapit sebenarnya kami ke Sibu sebelum kami nak sampai ke Belaga. Kami perlu melalui beberapa rangkaian jalan. Contohnya dari Kapit nak ke Sibu, jalan raya alhamdulillah sudah pun siap dan selesa untuk digunakan. Jika sebelum ini menggunakan Border Express mengambil masa lebih kurang 4 jam. Tapi kini di bawah inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak pastinya jalan raya jajaran baru ini sudah dibina membantu penduduk Kapit untuk terus ke Bandar Sibu dengan jarak lebih kurang 110 km yang hanya mengambil masa sekitar 1 jam lebih ataupun 2 jam. Itu maksimum lah. Dan untuk kami, sebelum kami nak ke Belaga, kami perlu sampai ke Bintulu dulu, Ashraf. Jadi dari Sibu kami bergerak ke Bintulu. Keadaan jalan raya ketika ini baik, namun sebabnya berlaku projek pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo, di sepanjang perjalanan kami itu ada sedikit gangguan lah. Maknanya kami terpaksa, biasalah jalan raya kalau ada construction tu akan ada sedikit lencongan dan sebagainya. Jadi perjalanan kami itu taklah smooth sangat. Tapi saya pasti selepas ini dengan siapnya Lebuh Raya Pen Borneo itu, ia akan memudahkan penduduk-penduduk di sekitar kawasan terlibat dan seluruh kawasan negeri Sarawak secara khususnya. Dan banyak lagi saya nak kongsikan, Ashraf, tapi saya rasa masa agak mencemburui. Betul, Ashraf? Ya, Syaf. Banyak lagi, betul kata Syaf, banyak lagi kita nak cerita. Mungkin dalam hari-hari akan datang, Syaf mungkin akan bersiaran sekali lagi dengan kita untuk berkongsikan destinasi-destinasi seterusnya. Saya tengok di TikTok banyak juga juru kamera Airul share video-video di sebalik lokasi-lokasi yang Syaf dan juga Airul pergi. Terima kasih Syaf Shukri yang membawakan perkembangan dari Song dan juga Belaga menjelang Sarawak memilih, dan pastinya kami di Astro Awani akan terus membawakan perincian dari semasa ke semasa dan terus mengangkat suara rakyat menjelang Sarawak memilih kali ke-12 ini. Dan sekian sahaja cerita buat masa ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.